ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua ibu bapa? Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu dalam majlis ilmu dalam satu topik yang sangat best yang kita nak bawakan pada hari ini dalam rancangan dari ibu untuk ibu, khas untuk ibu ayah yang di luar sana yang sentiasa mencari solusi dalam kita proses untuk membaiki diri ni. Kita perlukan ilmu supaya ilmu yang benar itu adalah sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah pandu kita, Allah berikan kita hidayah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi sebelum itulah saya rasa kalau yang dah mengikuti rancangan dari ibu untuk ibu, kalau ibu bapa yang kat depan saya kan, kalau perasan kan sebelum kita agak dalam lebih kurang 3 minggu kita break macam tu, kita break tak ada bersiaran. Jadi hari ni kita bersiaran, kita tukar masa dan waktu tu. Sebelum ni kita buat pada hari Jumaat, tapi hari ni kita bertukar, kita live pada hari Sabtu jam 11 pagi. Sebelum ni kita buat hari Jumaat kan. Jadi hari ni kita cuba membawakan satu topik yang baru. Yang sebelum ni mungkin kita bincangkan, sebelum ni kita bincangkan topik tentang bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita. Kalau saya recall balik kan, kalau saya nak minta izin recall balik apa yang kita dah kongsikan sebelum ni dalam rancangan dari ibu untuk ibu tu kan, banyak sangat saya rasa topik-topik yang menarik untuk kita pelajari sebagai kita sebagai ibu dan ayah ni. Antara topik-topiknya adalah daripada episod yang pertama tu adalah tajuknya tentang ibu kenapa selalu marah adik. Yang kedua, rahsia bismillah membentuk akhlak anak. Lepas tu lagi kita keluarkan lagi satu, kita kongsi lagi tentang topik melatih anak berbuat baik, mempadukan wahyu, bagaimana nak membentuk mindset takwa anak, lepas tu rahsia juzuk ammah sendiri dalam mendidik anak ni, dan banyak lagi. Ada 7 episod yang kita dah kongsikan kepada ibu bapa semua. Jadi ibu bapa semua yang nak kan perkongsian majlis-majlis ilmu yang sebelum ni yang kita dah kongsikan, boleh tekan link yang kita dah sediakan, yang saya dah pinkan dekat situ tu. Ibu bapa boleh masuk dalam grup tu untuk dapatkan semula perkongsian daripada Prof sebelum ni, bagaimana kita nak mendidik anak ni. Jadi tahniah kepada ibu bapa semua hari ni yang dah bersama dengan kita. Bolehkah kita ta'aruf dulu daripada mana ibu ayah semua hari ini, hari Sabtu hujung minggu ni, apa yang kita buat bersama dengan anak-anak. Kita tak dapat keluar kan, kita tak diberi keizinan untuk keluar dalam keadaan ialah cuaca yang tidak begitu baik sekali. Jadi tak apa, jadikan ruang untuk kita berada di rumah ni bersama dengan keluarga, kita bersama-sama mencari ilmu. Okey, jadi bersama dengan saya hari ni dan Prof, saya nak mohon juga ibu ayah dekat depan saya kongsikan live hari ini supaya lebih ramai lagi ibu-ibu ayah di luar sana yang mendapat manfaat, dan kita berada di sini adalah satu tujuan, iaitu kita nak petunjuk ataupun hidayah Allah dengan asbab kita buat kebaikan, kita niat untuk buat perubahan hari ini, kita hadir ke majlis ilmu ni, kita niatkan ada perubahan, insya-Allah Allah berikan kita hidayah, iaitu hidayah ni adalah nilai yang sangat mahal, yang lebih mahal daripada segala isi dunia yang ada dekat dunia ni. Hidayah ini adalah satu nilai ataupun harta yang Allah beri kat kita yang sangat mahal. Jadi setiap hari kita perlu minta, mohon kepada Allah untuk terus diberikan hidayah, berada di jalan yang benar, dan kita juga sentiasa berdoa supaya kita ni sentiasa masuk di dalam kalangan orang-orang yang benar juga, yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi hari ni, tajuk hari ni sebenarnya jadi saya nak tengok dulu ibu bapa yang kat depan saya ni kan, sebelum kita pergi kepada Prof untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Siapa yang dah bersama dengan saya pun masih lagi tak nampak lagi siapa ada bersama dengan saya. Nanti kejap lagi saya akan tengok. Jadi saya nak beri peluang juga dekat ibu ayah
yang ada persoalan, yang ada di fikiran ataupun di hati dalam kita nak kembali kepada Allah ni, kita mencari Allah ni, pasti kita menemui, orang kata kadang-kadang tu kita menemui kegagalan, kita menemui kepayahan sebab jalan yang kita nak menuju Allah ni adalah satu jalan yang sangat mahal. Jadi of course lah ujian yang Allah berikan tu pun besar juga untuk kita kembali kepada Allah ni. Jadi pasti kita setiap orang semua ada cerita tersendiri, pengalaman tersendiri bagaimana nak kembali kepada Allah ni. Jadi boleh kongsikan persoalan ibu ayah semua di ruang komen, nanti insya-Allah saya akan bacakan dan saya akan bertanya kepada Prof. Okey. Tapi saya tak dapat lagi komen, saya tak nampak lagi siapa yang dah bersama dengan saya tak nampak. Jadi tak apa, saya rasa kita boleh teruskan kita punya perkongsian hari ini, perkongsian ilmu bersama dengan Prof Najihan hari ini daripada Pensyarah Fakulti Quran dan Sunnah USIM yang akan bersama dengan kita, berkongsi dengan kita tentang topik iaitu indahnya hidup bertuhan. Dalam siri Ya Allah, aku ingin kepadamu aku kembali. Okey. Jadi sebenarnya topik ni sebenarnya saya nak sebut pun sebenarnya saya agak bergetar juga. Maksudnya saya agak berdebar juga sebenarnya ni. Sebenarnya ini ada satu topik yang sangat berat bagi saya. Topik yang saya rasa ini saya bercakap tentang diri saya sebenarnya ya. Sebenarnya kita ni kan saya lah. Saya ni dah orang kata dah Islam tu dah lama. Mungkin kita Islam ni orang kata tradisi lah saya. Jadi kita ni bila kita dapat Islam tu secara mudah, saya dapat Islam secara mudah, kadang-kadang kita ambil take for granted, kita tak mengenal siapa pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah di hujung-hujung usia ni, barulah kita rasa kita nak kembali kepada Allah, kita dalam kita nak mengenal Allah ni, begitu. Jadi atas rasa saya dapat rasakan bahawa saya ni mungkin Islam tu sebab mungkin mak ayah saya saja, tapi bukan daripada diri saya sendiri yang kehendakkan begitu. Tapi bila kita dalam hidup kita ni kan, bila kita rasa untuk apa kita hidup, bila kita renung balik untuk apa kita hidup, kenapa kita di sini. Jadi bila persoalan tu timbul, saya dapat rasakan bahawa saya perlu kembali kepada Allah. Saya perlu kembali kepada Allah sebab selama ni mungkin saya rasa saya terlalu zalim dengan diri saya. Saya rasa saya boleh lakukan sendiri semuanya. Saya rasa macam seolah saya ni hebat begitu. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Taala tak suka kalau, maksudnya Allah marah kalau kita biarkan diri kita ni menyerahkan kesemuanya atas diri kita. Allah nak sangat kita kembali kepada Dia, bergantung kepada Dia, berserah kesemuanya atas segala kesusahan, kepayahan kita di dunia ini kepada Allah. Jadi tajuk ni begitu begitu dekat dengan saya. Dia adalah kembara saya juga, mujahadah saya untuk kembali kepada Allah. Jadi Prof, banyak pula saya bercakap ni kan. Banyak pula saya bercakap ni. Jadi ibu ayah semua boleh yang bersama dengan saya hari ini pada hari Sabtu ni boleh tuliskan persoalan, nanti saya akan bacakan. Sebelum saya nak tanya kepada Prof ni kan, soalan yang sangat penting hari ini tentang kepercayaan kita kepada Allah, iaitu apa maksud kembali kepada Allah itu sendiri. Silakan Prof. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dulu ya, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar ibu ayah yang berada di luar sana? Hari ini hari Minggu, hari Sabtu ya, hari cuti, alhamdulillah. Tapi formul ya, bila waktu PKP ni hari kerja dan hari cuti tu dah jadi macam sama saja. Kita tak boleh keluar sangat kan. Jadi itu adalah satu ujian lah untuk kita. Kita kata dalam kebebasan itu ada peraturan yang perlu kita akur lah ya. Peraturan kerajaan lah dalam konteks SOP, PKP dan sebagainya. Namun di situ ada lagi satu peraturan besar yang perlu kita tahu dan ikuti ya, iaitu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita telah berikrar kan syahadah asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ kita terpakai ataupun terkuat kuasa dengan satu bentuk peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Puan Umul dan Ibu Ayah di luar, insya-Allah hari ini kita akan membawakan satu tajuk dalam siri Indahnya Hidup Bertuhan. Dan tajuk kita pada hari ini ialah Ya Allah, aku kembali kepadamu. Okey, tajuk ni sangat berat juga ya, seperti yang Puan Umul sebutkan tadi. Berat tetapi dia mendasar. Mendasar kerana di situlah asasnya. Bila asasnya itu betul, maka insya-Allah yang lain, syariatnya, akhlaknya dan segala-galanya akan betul berasaskan dasar tadi tu ya, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu jugalah kalau kita lihat hari-hari ya as Muslim ini, tadi pun Puan Umul ada kongsikan tentang luahan hati bahawa Puan Umul selama ini kita kata, saya juga mungkin ramai, hampir semua daripada kita born in Muslim. Di Malaysia ini kita ramai individu Muslim yang lahir dalam keluarga Islam. Jadi selama ini kita tidak bersusah payah untuk mendapatkan Islam itu. Namun bila mana sampai satu level, sampai satu peringkat, kita mula tersedar bahawa apakah sebenarnya agama yang kita anuti, apakah ataupun sejauh mana kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini kita yakini. Maka persoalan-persoalan ini membawa kita kepada satu bentuk keyakinan yang semakin lebih meningkat ya, insya-Allah. Dan oleh itulah perbincangan-perbincangan sebegini yang merupakan bagi saya adalah satu bentuk kesedaran ya, kesedaran semula ataupun rejuvenate semula ataupun sentiasa dalam proses meningkatkan quality of iman seseorang individu itu. Jadi insya-Allah saya akan mulakan topik perbincangan kita pada hari ini dengan mengupas apa yang dimaksudkan aku kembali ya. Sebenarnya saya ada sediakan slide tapi saya tak pasti kalau dalam live ni slide itu keluar ke tidak. Okey, okey. Mungkin boleh ni kan apa slide show besarkan. Okey, terima kasih ya urus setia. Okey, saya suka untuk bahaskan ya Puan Umul dan Ibu Ayah di luar sana berkaitan dengan perkataan kembali ya. Perkataan kembali kalau kita ambil dalam bahasa Arab itu sendiri ada beberapa perkataan yang merujuk kepada kembali. Namun untuk perkongsian pagi ini saya ingin memfokuskan kepada perkataan ar-rujuk daripada asal perkataan raja'a yang bermaksud kembali, pulang ya, pulang semula. Jadi ar-rujuk itu dia punya nouns lah, ar-rujuk kembali. Dan kalau kita lihat kepada mufradat kalimat Alfazul Quran Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan bahawa ar-rujuk itu maksudnya ialah kembali semula ataupun menetapkan semula permulaan sesuatu tempat atau perbuatan ataupun perkataan. Ya. Jadi daripada definisi ar-rujuk ini kita dapat derive beberapa konteks kembali. Okey. Yang pertama ialah menetapkan semula tempat permulaan dan yang kedua ialah menetapkan semula permulaan perbuatan maupun perkataan. Okey, itu maksudnya. So, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, bila kita kata menetapkan semula tempat permulaan, jadi as human being dan as a mukmin yang telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan telah berikrar dua kalimah syahadah, kita yakini bahawa tempat permulaan kita itu adalah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana moyang kita Nabi Adam alaihi salam dan juga moyang perempuan kita Hawa ya, Nabi Hawa diciptakannya itu di syurga ya, dan tempatnya itu asalnya di syurga. Maka seluruh keturunannya nanti tempat asalnya adalah syurga. Jadi bila mana tajuk kita pada hari ini, Ya Allah, kepadamu aku kembali, di situ kita faham bahawa kembali itu maksudnya ialah kita mahu pertama kembali kepada tempat asal kita, iaitu kepada ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan memahami makna kedua pula ya Puan Umul dan Ibu Ayah di luar, iaitu menetapkan semula permulaan perbuatan maupun perkataan.
Jadi di sini kita dapat derive dua konteks pula, iaitu asal semua kejadian ini adalah makhlukat, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk diri kita, termasuk bicara-bicara yang keluar daripada mulut kita, termasuk apa sahaja aktiviti, amalan, perbuatan yang terhasil daripada anggota badan kita, tangan, kaki dan sebagainya. Semuanya itu adalah datangnya daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq yang Maha menciptakan. Maka oleh itu semua perbuatan dan juga pertuturan tadi, bahkan akal, pemikiran pun itu tadi perlulah dikembalikan semula kepada empunya Al-Khaliq pencipta itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam konteks yang lain pula ialah bentuk-bentuk yang ada pada manusia ataupun potensi-potensi yang ada pada manusia, ya, dan kekuatan-kekuatan yang ada pada manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah Allah jadikan sia-sia. Bahkan di situ ada prasyarat ataupun ada asbab mengapa Allah ciptakan telinga, mengapa Allah ciptakan mata, mengapa Allah ciptakan hati, mengapa Allah ciptakan semua panca indera. Kerana itu adalah tools ataupun bekalan kita yang Allah kurniakan kepada kita supaya kita gunakannya untuk journey di dunia ini, dan dengannya juga kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Puan Umul dan Ibu Ayah di luar sana, mungkin boleh tukar slide. Kalau dari sini terminologi ar-rujuk tadi, kita dapat kupas tiga konteks ataupun tiga kita kata konsep ar-rujuk, ya. Yang pertama tadi, kembali semula kepada Allah di alam syurga yang perlu melalui kehidupan dunia. Okey, boleh buka next slide ni. Okey. Jadi saya suka untuk memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maksudnya, dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian kamu akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang dari kamu menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Jadi kalau kita perhatikan ayat pada surah Al-Baqarah ini, words ataupun terms yang Allah gunakan ialah turja'un, ya, itu verb turja'un, yang mana akan, ya, kamu akan dikembalikan kepada Allah, dan summa tuwaffa kullu nafsin, dan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu melalui satu proses, iaitu proses kematian. Dan proses kematian kemudian maka sabat wahum la yuzlamun. Proses kematian kemudiannya proses iktisab, proses perhitungan, ya, balasan, ganjaran dan sebagainya. Akhirnya yang berjaya akan bertemu Allah, yang tak berjaya akan dibalasi dengan yaumul alam neraka. Baik, konteks yang kedua pula ialah kembali kepada jalan Allah. Maksudnya kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Ya, perkataan yarji'un yang Allah Subhanahu Wa Taala guna dalam ayat ini, maknanya dan kami pecah-pecahkan mereka, iaitu kaum Yahudi itu berpuak-puak yang bertaburan di merata-rata dunia ini. Di antara mereka ada yang soleh dan di antaranya juga ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan bala bencana yang buruk supaya mereka kembali bertaubat. Yarji'un ini adalah maksudnya kembali bertaubat ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini maksud kedua, ya. Kalau kita faham tadi, maksud pertama turja'un, kembali kepada Allah, maksudnya pergi kepada Allah dan mesti melalui kematian dan proses hisab, perhitungan. Makna yang kedua ini, yarji'un ini ialah kembali, turn back kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ataupun kita kata selepas seseorang itu mendapat ujian, ya, ujian dalam bentuk hasanat, kebaikan ataupun sayyiat.
bala bencana dan sebagainya. Baik, ada pun makna turja'un ataupun kembali yang ketiga pula Puan Umul dan Ibu Ayah ialah kembalikan segalanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pertuturan kita, pemikiran kita, tindak tanduk kita dan sebagainya, semuanya itu kita kembalikan for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk kita persembahkan kepada Al-Khaliq yang telah menciptakan kita tadi. Jadi di situ saya kira ada satu rasa ataupun kita kata feeling of gratitude, ya, bersyukur kepada Allah atas percintaan kita, atas kurniaan nikmat kita. Maka segala apa yang kita lakukan ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk please Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Allah telah kurniakan kepada kita selama ini. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam Surah Al-Qasas ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sekali lagi Allah menggunakan perkataan turja'un, kembali, ya. Dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah, ya. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Baginya lah kuasa memutuskan segala hukum dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan. Jadi akhirnya nanti Puan Umul dan Ibu Ayah, semuanya akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga apa sahaja yang disandarkan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga yang akan kekal. Jadi jasad kita pun akan binasa, ya. Jasad kita pun akan binasa. Yang kekal nanti apa? Roh, ya, jiwa itu yang akan kembali kepada Allah yang akan kekal. Dan juga segala bentuk persembahan kita kepada Allah dari segi amal soleh itu, sekiranya diterima Allah, itu juga akan kekal. Dan itu jugalah tiket kelak untuk kita masuk ataupun bertemu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti. Baik, di sini Puan Umul, saya ingin berkongsilah dengan Ibu Ayah. Tadi secara overall kita dah dapat faham, ya, konteks kembali. Apa yang dimaksudkan kembali? Saya cuba membawa 3 huraian kembali yang dimaksudkan. Pertama, kembali kepada tempatnya itu iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab itu dalam setiap kali salat dalam surah Al-Fatihah kita ada ihdinas siratal mustaqim. Untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini memerlukan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu petunjuk itu boleh sentiasa perlu dimohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu daripada trigger ataupun kita kata mekanisme, ya, untuk mendapat petunjuk daripada Allah, bahkan petunjuk itu telah ada di tangan kita. Iaitu di mana? Iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab yang tiada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Yang mana kitab ini iaitu Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran sudah ada pada kita, tinggal lagi kita memanfaatkannya sebagai petunjuk ataupun tidak. Dan konsep petunjuk ataupun kembali yang ketiga ialah kembalikan segala-segalanya kepada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dari situ datangnya Dia, maka di situlah pula kita kembalikan segalanya, tindak tanduk kita, hasil pemikiran kita, ya, pertuturan kita, kembalikan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu bentuk persembahan. Jadi Puan Umul dan juga Ibu Ayah di luar sana, suka untuk saya berkongsi juga, ya, pada tengah hari ini untuk kita lebih mudah faham akan konsep kembali kepada Allah ini. Untuk saya bawakan satu cerita, ya, sangat menarik. Cerita ini kita ambil daripada Risalah An-Nur kalimah ke-8. Risalah An-Nur ini dikarang oleh Ustaz Imam Badi'uz Zaman Said Nursi.
dan ia merupakan salah satu topik lah ya, topik kecil yang kita petik daripada kalimah ke-8, yang mana dalam kitab kalimah tu dia ada banyaklah puluhan topik ya, dan kita ambil ini daripada topik ke-8. Jadi satu perumpamaan yang saya akan kongsikan ini, mungkin boleh move kepada slide seterusnya. Dia akan lebih membawa kita kepada satu bentuk perjalanan yang sangat indah untuk kita fahami bagaimanakah atau apakah, mengapakah kembali kepada Allah itu perlu. Okey. Baik. Dia punya perumpamaan tu bermula begini. Mungkin boleh gerak slide. Saya bacakan sahaja di sini, nanti insya-Allah saya mohon ibu ayah penonton sekalian dengarkan dengan sangat teliti kerana kita kena hayati cerita ini, kemudian baru kita faham hakikat di sebalik cerita ini. Pada zaman dahulu, ada dua orang bersaudara menuju satu pengembaraan yang panjang bersama-sama. Mereka berjalan sehinggalah jalan terbahagi dua. Di pangkal jalan itu mereka ternampak seorang lelaki yang budiman. Mereka bertanya kepadanya, jalan manakah yang baik? Lalu lelaki tadi pun memberitahulah ya, dua orang pemuda tadi jalan mana yang baik. Apa yang dia beritahu? Okey. Lelaki tersebut berkata, di jalan kiri, di jalan kanan terdapat kewajipan mengikuti undang-undang dan peraturan. Namun, dalam kesusahan tersebut terdapat keamanan dan kebahagiaan. Itu jalan kanan. Jalan kiri pula. Di jalan kiri pula terdapat kebebasan dan kemerdekaan. Namun dalam kebebasan itu terdapat bahaya dan derita. Sekarang terpulanglah kepada kalian berdua untuk membuat pilihan, kata lelaki itu kepada dua orang pemuda tersebut. Okay, kemudian selepas mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut, maka dua saudara ini pun membuat keputusanlah. Ya. Saudara yang berakhlak mulia telah melafazkan tawakkaltu ala Allah, lalu pergi ke jalan kanan dan telah bersetuju untuk mengikuti undang-undang dan peraturan. Manakala seorang lagi saudara yang tidak berakhlak dan suka berpeleseran telah memilih jalan kiri semata-mata demi kebebasan yang dijanjikan. Baik, sekarang kita akan ikuti ya satu persatu babak cerita saudara yang pilih jalan kanan dan saudara yang pilih jalan kiri. Baik, kita akan mulakan dengan jalan kiri dulu ya. Sekarang kita akan mengikuti orang yang pergi dalam keadaan yang ringan pada zahirnya. Dia ringan pada zahirnya maksudnya dia tak rasa perjalanan dia tu takkan ada peraturan, dia akan bebas ya. So dia pergi dengan tak ada risau lah. Dia pergi sahaja kan sebab dia tahu depan dia tak ada peraturan. Dan dia tahu di situ ada kebebasan. Maka dia punya emotion tu dia ringan. Pergi awal tu dalam keadaan ringan. Namun berat secara maknawi ini menerusi khayalannya. Namun sebenarnya roh dia sangat berat ya, sangat berat untuk melangkah ke jalan itu. Orang ini merentasi lembah dan bukit, lalu lama-kelamaan dia memasuki padang pasir yang tandus. Tiba-tiba dia terdengar suara yang amat menggerunkan. Dia melihat seekor singa yang sangat garang keluar dari rimba lantas menerkamnya. Dia pun melarikan diri. Okey, first step dia jalan tu pun dia dah jumpa singa ya. Dia jumpa singa, dia ingat okey je kan. Okey, seterusnya sehinggalah dia bertembung dengan sebuah perigi kering sedalam 60 hektar. Kerana ketakutan, dia terjun ke dalamnya. Okay? Sebab takut sangat dengan singa tadi, dia jumpa perigi kering, maka dia assume selamatlah kan dia masuk dalam perigi tu. So dia pun lompat masuk dalam perigi yang dia punya kedalaman 60 hektar. Setelah jatuh sampai separuh perigi, tangannya tercapai sebatang pokok. Lalu dia memautnya. Tu kan ada ranting pokok tu. Dia pun capailah sebab dia tak takut lagi lah masuk kat dalam. Mungkin ada bahaya kan. Pokok yang tumbuh pada dinding perigi itu memiliki dua akar. Dua ekor tikus, seekor putih dan seekor hitam mengganggu dua akar itu dan memotongnya pula. Sudah malang ditimpa tangga. Daripada nak selamat daripada singa tadi, lari jumpa perigi, lompat ingat nak selamat lagi.
Nampak batang pokok tu yang tumbuh tepi dinding pun berpaut. Ingat selamat. Rupanya ada tikus yang menggigit akarnya, maka akan jatuhlah dia ya. Dia mendongak ke atas dan nampak seekor singa tadi menunggu di bibir perigi seperti seorang pengawal. Jadi singa tu dah get ready je, nak tunggu sahaja nak terkam dia ya. Okey, seterusnya. Apa lagi lelaki ni punya scene selepas itu? Dia memandang pula ke bawah dan nampak bahawa seekor naga yang amat menakutkan berada di dalamnya. Naga itu telah mengangkat kepalanya menghampiri kaki orang itu yang berada 30 hasta di atasnya. Tadi kan kita kata kedalaman perigi itu 60 hasta. Jadi dia dah sampai tengah-tengah. So 30 hasta lagi tu ada naga yang sangat besar. Dia melihat ke dinding perigi, dia nampak pula serangga-serangga bersengatan dan memudaratkan mengerumuni sekitarnya. Nampak pula serangga-serangga, Masya Allah. Jadi kehidupan ataupun laluan yang diingat bebas, senang tadi sebenarnya penuh dengan pancaroba dan bahaya juga ya. Kemudian dia memandang pula ke atas bahagian atas pokok dan melihat bahawa ia adalah sebatang pohon tin. Tadi kan ada pokok tadi tu, pokok yang ranting tu rupanya dekat situ ada sebatang pohon tin dan banyak buah sebenarnya. Tetapi apa yang menakjubkan, pada tangkainya terdapat buah-buahan daripada bermacam-macam jenis pokok daripada kacang walnut hingga lada lima. Pelik kan? Macam satu kisah imajinasi lah kita kata kan. Dia nampak satu pokok tin ya dekat tepi dinding tu. Tetapi pelik, pokok tin ni dia ada pula buah, dia macam-macam buah kan. Macam bukan logik lah dengan dunia kita ya. Walau bagaimanapun, kerana salah memahami dan tidak berfikir dengan baik, orang itu tidak memahami bahawa hal ini bukanlah perkara yang biasa. Ya. Dia nampak buah saja tadi. Dia nampak buah durian, dia nampak buah rambutan, dia nampak manggis, nampak macam-macam. Walhal batang pokok tu batang pokok tin. Kan pelik tu kan? Tetapi sebab dia punya mindset awal tadi tu, dia nak lalu jalan kiri dia pilih tu sebab orang tua tu tadi kata jalan ni adalah jalan yang penuh kebebasan kan. Jadi dia boleh buat apa sahaja dia nak. Jadi dia tak adalah nak fikir adakah benda ni ada trik ke, benda ni ada something ujian ke, dia tak terfikir. Dia nampak je buah-buah durian, buah apa semua ni, tanpa dia fikir siapakah punya buah ni, dia pun terus ambil dan makan. Jadi dia kata tidak mungkin perkara-perkara ini adalah kebetulan. Namun perkara yang ajaib ini terdapat rahsia yang aneh. Namun perkara yang ajaib ini terdapat rahsia-rahsia yang aneh sebenarnya. Dia tidak mengerti akan kewujudan pelaku yang sangat besar di sebalik semua ini. Sebab apa? Sebab permulaan mindset dia masa nak pilih jalan kiri tadi. Sekarang walaupun hati, roh dan akalnya merintih dan menjerit daripada keadaan yang menyakitkan ini secara sembunyi, bagaikan tiada yang berlaku, nafsu amarahnya berpura-pura tidak sedar lalu menutup telinganya daripada tangisan roh dan hatinya. Lantas sambil menipu diri sendiri, dia mula memakan buah-buahan pohon tersebut seolah-olah dia sedang berada di sebuah taman, sedangkan buah-buahan itu sebahagiannya adalah beracun dan memudaratkan. Kan? Padahal tadi masa dia pilih di jalan kiri tu, dia dah nampak singa dan dia dah takut sangat tu. Lari-lari nampak perigi ya. Nampak perigi, terjun pula perigi tu. Kemudian nampak batang pokok dekat tengah-tengah perigi tu. Dia dah nak berpaut. Tapi akar dia pula, dia kena makan tikus tadi tu. Tikus hitam dan putih. Maka dia punya, sepatutnya dia punya emosi tu adalah sangat dalam ketakutan. Tapi bila pula dia jumpa buah-buahan, terus hilang. Ya? Dia punya nafsu amarah tu memadamkan segala kekhawatiran, rasa gejolak roh dalaman dia, rasa gejolak hati, takut dan sebagainya terus ditutupkan dengan nafsu amarah yang nampak buah-buahan tadi. Maka dia pun memakan kesemua buah-buahan tadi tanpa memikirkan siapakah empunyanya, tanpa memikirkan adakah ini satu perangkap dan sebagainya. Maka dia pun makan dan dalam banyak-banyak buah tu sebenarnya adalah buah yang beracun. Maka akhirnya apa jadi pada dia?
Akhirnya dia pun matilah dalam perigi itu tadi. Ya. Dan kemudian penutup cerita lelaki yang pilih jalan kiri ni, demikianlah ya orang yang malang ini melalui prasangkanya dan kebodohannya dia menerima apa yang dilihatnya sebagai biasa dan hakikat. Begitu juga perlakuan yang telah, sedang dan akan dialaminya. Dia tidak mati untuk terselamat dan tidak juga hidup. Dalam keadaan beginilah dia merasai azab. Ya, dia merasai azab. Baik. Sekarang kita pergi tengok pula kisah apa yang berlaku kepada orang saudara ataupun lelaki kedua yang telah memilih jalan yang kanan tadi. Which is jalan kanan tadi kalau kita recall ialah satu jalan yang penuh dengan peraturan, satu jalan yang tidak bebas namun di penghujungnya itu ada kebahagiaan. Okey. Untuk mengetahui keadaan seorang lagi saudaranya, biar kita dahulu isi malam. Kita biarkan dahulu kisah si malang ini dalam azab tersebut, kemudian kita akan kembali. Okay. Sesungguhnya orang yang dia berkati dan bijak itu pun berjalan, tetapi dia tidak mengalami kesusahan seperti saudaranya. Kerana dia berakhlak mulia, maka dia sentiasa memikirkan perkara-perkara yang baik dan menghayalkan perkara-perkara yang indah. Nampak? Dia sentiasa memikirkan. Maka poin dekat situ ialah fikir, akal, berfikir. Dia sentiasa menenangkan dirinya sendiri. Jadi hanya orang yang berfikiran positif, hanya orang yang berfikiran yang mana fikirannya itu disandarkan keimanan, dia dapat menenangkan dirinya. Ini kisah ataupun ini pengajaran yang kita ambil lah ya. Malahan dia tidak merasai kepayahan dan kesukaran seperti saudaranya. Ini kerana dia mengetahui peraturan dan mengikutinya, maka dia mendapat kesenangan. Dia bebas berpergian dalam keselamatan dan keamanan. Kerana dia sudah ada satu kepercayaan lelaki tadi dan dia sudah ada satu bentuk pemikiran bahawa memang laluannya penuh peraturan, kepayahan, kesukaran, tetapi di hujungnya nanti ada kesenangan. Jadi itu adalah satu pilihan yang dia buat dengan penuh kesedaran dan kefahaman. Okey. Terusnya ya. Maka dia terjumpa dalam perjalanan tersebut dengan sebuah taman. Di dalamnya terdapat bunga-bunga yang cantik dan buah-buahan. Kerana tidak dipelihara, perkara-perkara yang jijik turut ditemui di tempat tersebut. Saudaranya juga telah memasuki sebuah taman yang begini sebenarnya. Tetapi kerana sibuk memerhatikan perkara-perkara yang jijik itu, perutnya berasa mual. Dia terus keluar dan pergi tanpa berehat walaupun sedikit. Jadi ini kisah lelaki yang tadi itulah ya. Dia orang melalui jalan yang sama actually ya. Maksudnya mula-mula je dia terpisah tapi akhirnya dia bertemu dan dia melalui perjalanan yang sama. Tetapi mereka punya respon tindak balas berbeza kerana apa? Kerana pemikiran itu tadi. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi dia hanya fikirkan yang negatif sahaja, dia nampak yang jijik sahajalah. Maka walaupun di kawasan yang baik itu hakikatnya ada juga perkara yang jijik tapi dia tak nampak yang baik tu. Dia nampak yang jijik and then dia tinggalkan sahaja. So dia berbezalah dengan lelaki kedua yang memilih jalan kanan tadi. Which is kalau tengok dalam gambar tu ada sebuah taman, dalam taman tu adalah juga sampah ke, longkang ke, air busuk sikit ke contohnya kan. Tetapi dia berfikiran positif. Dia nampak yang taman luas tu lebih besar dalam fikiran dia. Maka dia terus juga perjalanan dia masuk ke taman tersebut. Itu perbezaan orang pertama dan kedua. Orang baik yang beramal dengan kaedah ini, lihatlah kepada kebaikan semua benda. Ini langsung tidak melihat kepada benda-benda yang jijik. Dia beristifadah ataupun mengambil manfaat dengan baik daripada perkara-perkara yang baik. Dia keluar dan pergi setelah beristirahat dengan baik. Ya. Jadi perjalanan mereka semua sama. Dia melalui jalan yang sama. Tinggal lagi bila mana yang jalan kiri tadi dia nampak benda yang tak elok, dia terus lari pergi. Lari cepat, tinggal. Jadi kehidupan dia sentiasa penatlah. Lari dari satu tempat lari. Dan unfortunately tempat yang dia jumpa tu semua tempat-tempat yang menjijikkan bagi dia. Kerana apa? Kerana mindset dia begitu ya, dia nampak benda yang zahirnya begitu. Tetapi berbeza dengan lelaki kedua dia,
dia tidak melihat langsung pun kepada perkara-perkara yang jijik itu. Walaupun perkara itu ada, tapi dia ignore saja perkara itu, bahkan dia mengambil manfaat daripada kawasan situ. Apa yang baik dia ambil manfaat, kemudian dia boleh bersantai-santai di situ. Bila habis fatrah dia dah puas, dia bergerak move pula kepada tempat yang lain. Itu orang yang kedua. Kita baca lagi, tengok lagi perjalanan orang kedua ya. Seperti saudaranya, dia nampak suatu keadaan yang pelik juga. Dia juga merasa sangat takut. Tetapi 1000 kali ganda lebih ringan takut dia tadi tu ya. Dia jumpa singa juga, dia jumpa perigi juga, dia jumpa tikus, semua dia jumpa. Laluan mereka sama. Tetapi takut dia tu tadi, orang yang pilih jalan kanan taklah takut sangat-sangat seperti orang A yang lari lintang pukang tadi. Tidak ya. Ini kerana akhlak mulianya memberinya fikiran yang elok, dan fikiran yang elok menunjukkan kepadanya sudut yang baik-baik bagi setiap sesuatu. Jadi walaupun dia nampak singa, walaupun dia nampak perigi yang sangat dalam, dia nampak tikus, dia nampak naga, tetapi dia tidak takut seperti takutnya orang yang pertama. Kerana dia sentiasa berfikir ini adalah dia masuk laluan yang mana di dalam itu ada peraturan. Dan of course laluan yang dipilih jalan kanan tu ada pemiliknya. Maka dia sentiasa berfikir, mungkin kita boleh tengok slide seterusnya. Dia berfikir apa? Perkara-perkara yang ajaib ini difikir ya berkaitan antara satu sama lain ya. Singa tadi, perigi tadi, ranting kayu, ada tikus, ada naga tadi. Dia kata, dia fikir semua ni mesti ada kaitan. Okey? Malah semuanya kelihatan seperti bergerak di bawah satu perintah. Maksudnya laluan yang dia masuk tu mesti ada owner dia. Dan apa sahaja event yang dia jumpa di depan tu, dia saling berkait. Mesti owner tu sedang merancang sesuatu untuk dia. So itu yang dia fikir. Ya, semua ini bergerak di bawah arahan seorang pemerintah yang tidak kelihatan. Jadi aku tidak keseorangan, dia fikir. Penguasa yang tidak kelihatan itu sedang memandangku. Dia sedang mengujiku dan memanduku serta menjemputku ke suatu tempat untuk satu tujuan. Jadi kalau kita nak senang faham lagi, macam cerita reality TV lah. Challenge kan, apa-apa cerita reality TV tu untuk sampai kepada satu-satu stesen untuk dapat hadiah ke winner dan sebagainya, akan banyak challenge yang kena dilalui. Tapi bila mana seseorang yang masuk program tersebut, dia dah letak mindset bahawa untuk menang, dia memang kena lepas setiap tu. Maka dia fokus dia adalah untuk lepas setiap challenge tu. Okay? Begitulah juga dengan lelaki yang memilih jalan kanan. Dia sudah ada mindset awal bahawa jalan kanan ni ada peraturan, jalan kanan ni ada owner dia, dan owner tu sedang memerhatikan dia dan sebenarnya sedang menuntun dia untuk sampai kepadanya. Tapi dia kena lalulah dulu ya cabaran-cabaran ini. Baik. Yang boleh buka next slide ya. Daripada ketakutan yang enak dan fikiran yang elok itu terbitlah satu rasa ingin tahu ya, sehingga lelaki yang baik tadi berkata, agak-agaknya siapakah yang mengujiku dan ingin memperkenalkan dirinya kepadaku lalu memanduku ke suatu tujuan melalui cara yang menakjubkan ini. Very challenging kan, very adventurous lah, itu fikiran dia. Kemudian daripada rasa ingin mengenali ini, lahirlah pula rasa cinta kepada pemilik rahsia tersebut. Lalu daripada cinta itu, lahirlah keinginan untuk menyingkapi rahsia-rahsia tadi. Iaitu apa? Rahsia singa, rahsia perigi, rahsia batang kayu yang tumbuh dekat dinding perigi, rahsia tikus, rahsia naga. Mesti ada rahsia di sebalik challenge semua tadi tu. So itu yang dia berfikir. So dia mula curious ya, nak tahu apakah rahsia di sebalik ujian-ujian tadi tu. Okey. Daripada keinginan itu pula lahirlah kemahuan untuk mencapai kedudukan yang baik yang boleh diredai dan menggembirakan pemilik rahsia tersebut. Okey, jadi dari sini kan kita nampak bagaimana the process is ya. The process bermula dengan siapa yang menguji, dia ada curiosity nak tahu sebenarnya siapa yang sedang menguji ini,
dan dia ingin dia ingin memperkenalkan dirinya kepadaku, okey, lalu memanduku. Kemudian daripada rasa ingin mengenal tadi ya, yang jalan kanan tadi, dia rasa ingin kenal siapakah yang ingin menguji ni, maka timbul pula timbul satu connection ya, satu connection. Sebab dia sudah mula menerima. Dia mula menerima ujian-ujian tadi, okey? Dan dia tahu yang memberikan ujian tu bukan saja nak menganiaya, tetapi untuk test dia, dan dia dah mula ada rasa connection, dan dari situlah akan terbitnya next, lahir rasa cinta kepada pemilik rahsia tadi. Dia rasa kagum Masya Allah, Subhanallah, bagaimana pemilik ini boleh mencipta sedemikian punya challenge yang sangat beautiful. Maksudnya daripada seekor singa ada hikmah di sebaliknya, daripada sebuah perigi ada hikmah di sebaliknya. Very beautiful punya challenge. So dia mula rasa jatuh hati kepada pemilik laluan tadi itu ya. Maka daripada dia timbul rasa ingin kenal, lepas tu rasa cinta dengan pemilik yang sangat hebat, sangat azim itu, lahir pula rasa ketiga iaitu curiosity dia untuk menyingkapi makna-makna setiap challenge tadi. Okey? Dan akhirnya pergi kepada level seterusnya, dia ingin mencapai the highest level kedudukan di sisi empunya jalan tadi. Ya? Itu dia punya proses lah. Kalau kita dapat diraih daripada sini, bagaimana proses seseorang itu untuk sampai kepada makam mahabbatullah, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So this is the step ataupun proses bagaimana kita boleh achieve lah kepada mahabbatullah itu. Okey, cerita ni tak habis lagi sebenarnya. Kemudian dia telah memandang ke bahagian atas pokok itu dan nampak bahawa ia adalah pokok tin, tetapi di tangkainya terdapat ribuan buah-buahan. Waktu itu ketakutannya telah hilang sama sekali kerana dia telah memahami dengan yakin bahawa pokok tin itu adalah satu senarai, satu intisari dan satu pameran sahaja. Barangkali pameran ghaib itu telah meletakkan kepada pokok, barangkali pemerintah ghaib itu telah meletakkan kepada pokok itu contoh bagi buah-buahan yang terdapat di kebun dan tamannya dengan satu rahsia dan suatu mukjizat dan menghias pokok-pokok itu. Okey, sampai situ ya. Maksudnya berbeza ya dengan persepsi orang yang memilih jalan kiri tadi. Orang yang memilih jalan kanan ni, bila dia nampak sebatang pokok tin, tetapi pada pokok tin tu ada buah durian, buah rambutan, buah manggis dan sebagainya. So dia kata, oh ini mesti ada satu rahsia. So dia menyingkapi, dia teringin menyingkapi makna kan. Jadi dia kata ini hanyalah satu senarai daripada kebun, dia kata macam ini adalah menu lah lebih kurang ya. Kalau kita pergi restoran kan ada menu, buku menu tu kan. So kita nampak buku menu tu semua ada, tapi kita kena order lah dengan waiter, waitress tu kan. Jadi samalah macam pokok tin yang ada buah pelbagai ni. Dia kata ini hanyalah senarai semak sahaja kepada apakah yang ada di depannya nanti, di kebunnya nanti tu. Lagi banyak buah-buahan. Ini hanyalah sampel sahaja. Jadi itulah yang dia tanggapi, yang dia maknai daripada pokok tin ini. Berbeza dengan orang kiri tadi. Orang kiri tadi dia buat apa? Dia nampak atau dia tak fikir yang tersirat tu. Dia terus terekam buah-buah tu makan. Ambil tu sekali buah tu beracun. Itu beza dia. Tiap-tiap satunya sebagai isyarat kepada makanan-makanan yang telah disediakan kepada para tetamunya. Jika tidak, sebatang pokok tidak boleh mengeluarkan buah-buahan bagi ribuan pokok. Itu yang logiknya kan. Jadi dari situ kita ambil lesson bahawa orang yang memilih jalan kanan ni dia sentiasa berfikir ya, di sebalik event-event yang berlaku depan mata dia ya, singa dan sebagainya, buah ni. So dia tidak terus terkam kepada benda itu. Dan kalau nanti kita kupas lagi lah. Okey, boleh pergi kepada next slide. Okey. Kemudian dia mula merayu sehinggalah anak kunci rahsia itu diilhamkan kepadanya. Maka dia telah melaungkan, wahai penguasa tempat ini, aku telah jatuh ke dalam takdirmu. Aku berlindung kepadamu dan aku khadam kepadamu. Aku inginkan keredaanmu dan aku mencarimu.
Jadi lelaki ni bagaimana keadaan dia bila dia jatuh, ya? Bila dia jatuh dalam perigi, dia berbeza keadaan dia dengan orang yang kiri tadi tu, jalan kiri, memilih jalan kiri. Lelaki yang memilih jalan kanan ni, bila dia dah semakin jatuh dalam perigi ni, dia terus lepaskan dia punya ketakutan, dia terus menyandarkan dia punya persandaran tu kepada pemilik jalan ini, ya. Sebab itu dia keluar perkataan begini, wahai penguasa tempat ini, iaitu jalan tadi, aku telah jatuh ke dalam takdirmu, ya. Macam orang masuk reality TV tu, bila dia dah collapse dekat satu checkpoint tu, dia surrender dah, dia serah kepada organizer, dia tak nak teruskan, ya. Aku berlindung kepadamu dan aku khadam kepadamu, aku ingin keredaanmu dan aku mencarimu. Jumpalah honor kepada jalan tadi. Selepas rayuan itu, next slide ya. Tiba-tiba dinding perigi terbelah, lalu terbukalah pintu ke sebuah taman yang luar biasa, bersih dan indah. Masya Allah ya. Ini kalau kita imagine macam cerita Harry Potter dan sebagainya lah ya. Dinding tu terbelah dan adalah sebuah taman, laluan taman. Singa dan naga itu ya tadi berubah menjadi dua khadam dan mempersilakannya masuk ke dalam. Hatta singa itu berubah menjadi seekor kuda yang taat kepadanya. Okey, ini cerita dia, khayalan dia ya. Maka bertukarlah ya. Okey, seterusnya. Okey, ceritanya habis di sini. Nak kata apa? Kesudahan dia berbeza di mana? Kalau lelaki yang memilih jalan kiri tadi, kesudahan dia ialah dia terus makan buah-buahan yang pelbagai tadi dan buah-buahan tu beracun. Maka dia mati di situlah. Dia hanging je. Dia hanging cerita dia. Tetapi, kalau orang yang memilih jalan kanan ni, Masya Allah ya, dia terus bila dia dah jatuh ke dalam perigi tu, dia terus lepaskan segala kudrat dia kepada pemilik. Tadi ayat tadi kan, dia lepaskan segala kudrat dia, dia kata aku serahkan diriku kepada takdirmu, aku mencarimu. Bila keluar aja kata-kata penyerahan tu, dinding tu secara magik bertukar menjadi pintu masuk kepada taman. Singa yang sedang menunggu, naga yang sedang menunggu tu pun bertukar menjadi dua orang pelayan yang mengiring dia masuk ke taman. Jadi ending dia sangat indah lah, berbeza dengan orang yang kiri ya. So dia punya switch dia ialah dekat mana? Kita nampak dua tadi ya. Satu switch dia ialah how dia thinking, bagaimana lelaki yang memilih jalan kanan tu cara dia berfikir. Dia sentiasa berfikir yang baik-baik. Di sebalik singa yang dia jumpa, di sebalik perigi yang dia nampak, dia sentiasa fikir baik. Di sebalik laluan-laluan yang dia nampak, ada benda jijik, ada benda baik, dia sentiasa berfikir yang baik, so dia mendapat manfaat daripada perkara yang baik itu. Dan sehinggalah akhirnya bila dia terjatuh juga ke dalam perigi, apa yang dia buat? Dia serah pada Allah dan dia nak kembali kepada empunya tuan jalan tadi tu. Maka ketika itulah miracle berlaku, dia macam terbuka, dia masuklah ke dalam taman yang sangat indah. Maka dimension dia terus berubah. So itu satu cerita yang bagi saya sendiri bila baca nak buat revision ni, satu cerita yang sangat menarik, yang penuh ranjau, dan inilah sebenarnya perjalanan hidup kita sekalian. Dan ada juga di situ hakikatnya, mungkin kita boleh move kepada hakikat. Kita nak explain sekarang, nak berkongsi apakah sebenarnya maksud di sebalik dua cerita ini. Okey, boleh move? Okey, hakikatnya apa dia hakikatnya? Hakikat di sebalik cerita. Okey, kita gerak lagi. Justru wahai nafsuku yang malas, ya, wahai sahabat-sahabat khayalanku. Ini kepada yang menuliskanlah ya, Badiuzzzaman Said Nursi berkata ya. Marilah kita bandingkan keadaan dua saudara ini supaya kita boleh melihat dan mengetahui bagaimana kebaikan membawa kebaikan dan bagaimana keburukan membawa keburukan. Okey, lihatlah terus ya. Pengembara jalan kiri yang malang itu menunggu bila-bila masa sahaja untuk masuk ke dalam mulut naga itu sambil menggigil. Manakala si bertuah ini dijemput ke suatu taman yang subur, berbuah dan indah berseri-seri.
Si malang itu hatinya hancur dalam suatu kedahsyatan yang menyakitkan dan suatu ketakutan yang besar manakala si bertuah itu menonton dan memastikan perkara-perkara yang aneh dalam iktibar yang lazat, ketakutan yang manis dan makrifat yang dicintai. Jadi kita dapat lihat ya bagaimana respon antara dua saudara tadi. InsyaAllah. Si malang itu menanggung azab dalam ketakutan, berputus asa dan keseorangan. Si bertuah pula sedang enak dalam ketenangan, harapan dan kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan untuk bertemu pemilik ataupun penguasa yang sangat azim ya, yang sangat hebat, yang maha hebat tadi. Si malang melihat dirinya seperti tahanan yang terdedah kepada serangan-serangan binatang-binatang yang ganas. Si bertuah itu pula menjadi tetamu yang mulia. Dia bersenang-senang dan berseronok dengan khadam-khadam ajaib kepada tuan rumah yang mulia yang telah menjemputnya bertamu. Okey, ini hakikat cerita dia. So Ustazah nak ambil masa sedikit untuk kita connect ataupun kita kaitkan dengan kehidupan kita. Okey, masih lagi di slide yang tadi, merah biru tadi. Okey, merah biru tadi. Masih lagi ya slide yang lama tadi. Ulang balik. Okey, pengembara jalan kiri yang malang itu menunggu bila-bila masa sahaja untuk masuk ke dalam mulut naga itu sambil menggigil. Manakala, okey, keadaan tu ya, manakala si bertuah dijemput ke dalam satu taman yang subur berbuah dan indah berseri-seri. Okey, sehingga ayat itu, apa yang kita dapat kaitkan dengan kita as human lah secara reality. Ya. So, possibility ada dua orang manusia. Seorang yang hidupnya sentiasa dalam ketakutan, yang sentiasa dalam rasa sudah jatuh di timpa tangga, lepas satu cerita, lepas satu halangan dia lalui, tetapi berbeza ya. Berbeza dengan orang yang B tadi yang memilih jalan kanan, laluan tu sama sebenarnya. Dia pun melalui jalan yang sama seperti orang A tadi, tetapi dia sentiasa nampak benda yang indah ya, macam buah yang subur, indah berseri. So itu dia punya perception. Dia sentiasa nampak yang indah di sebalik jalan tadi. Itu pertama. Kedua, si malang tadi hatinya hancur dalam satu kedahsyatan yang menyakitkan. Dia sentiasa rasa dia punya hancur lah. Dia sentiasa rasa hari-hari yang dia lalui itu adalah hari-hari yang malang, hari-hari yang malang dan sentiasa dalam ketakutan. Manakala yang bertuah tu pula, dia sentiasa merasa setiap apa hari-hari yang dia lalui itu adalah satu perkara aneh. Walaupun benda tu mungkin biasa bagi kita nampak bunga, nampak pokok, ada tetamu datang hari ni rumah kita, ada orang call hari ni kat kita, ada orang buat appointment nak jumpa kita, benda tu macam biasa. Tetapi dia sentiasa memerhatikan bahawa perkara-perkara itu actually adalah satu perkara aneh yang pemilik penguasa tadi sedang memberikan kepada kita. Di sebalik itu ada makna ataupun sesuatu yang diinginkan daripada pemilik tadi. Ya. Jadi dari situ dia kata apa? Iktibar yang lazat. Dia akan nampak setiap event tu adalah iktibar yang lazat, ketakutan tapi manis dan makrifat yang dicintai. Kerana menyingkapi sebalik event itu baru dia akan mendapatkan makrifat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan event itu berlaku pada kita. Jadi si malang pula tadi dia dalam ketakutan, putus asa dan dia sentiasa berasa keseorangan ya. Itu dia punya reflection kepada diri dia lah ya. Yang bertuah pula dia sentiasa tenang, penuh pengharapan dan sentiasa dalam kerinduan ya. Walaupun dia mungkin berseorangan hidup, tetapi dia sentiasa dalam kerinduan ya. Kerinduan kepada siapa? Kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun honor kepada laluan tadi tu. Si malang melihat dirinya sentiasa tahanan yang terdedah kepada serangan-serangannya. Orang yang malang tadi tu bila dia ada persepsi macam tu, dia sentiasa ada prejudis lah kita kata. Sentiasa ada prejudis dengan orang sekeliling. Orang sekeliling ni tu dia assume sebagai binatang-binatang ganas ya, yang sentiasa nak attack dia. Tetapi berlainan dengan orang pilih kanan tadi, dia sentiasa merasakan diri dia tu umpama tetamu yang dimuliakan. Tetamu yang dimuliakan pada laluan itu.
So dia bersenang-senang dan berseronok dengan khadam-khadam ajaib. Siapa khadam-khadam ajaib ni? Segala makhluk-makhluk yang diciptakan Allah ini merupakan khadam ajaib. Segala event-event yang berlaku, yang mana event itu tidak akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah khadam-khadam ajaib kepada tuan rumah yang mulia yang telah menjemputnya bertamu di situ. Okey, insyaAllah kita pergi sedikit lagi. Next slide-nya. Sebagaimana jika seseorang yang memabukkan dirinya dengan arak-arak yang jijik dan menghayalkan dirinya berada dalam musim sejuk bersama binatang-binatang buas dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian, mula menjerit dan menangis kerana tidak berpuas hati dengan suasana dalam majlis jamuan yang enak di sebuah taman yang indah bersama teman-temannya dalam musim panas, itu tidak layak kepada belas kasihan dan menzalimi diri sendiri melihat sahabat-sahabatnya sebagai binatang buas lantas menghinakan mereka. So ini reflect ya, bagaimana kalau seseorang itu mengikut laluan yang belah kiri tadi itulah ya, yang mana dia sentiasa prejudis, tidak puas hati dengan apa sahaja yang dihidangkan di tempatnya itu, dan dia akan menganggap sahabat-sahabat seperti binatang buas yang dia akan sentiasa pandang rendah lah pada sahabat-sahabat tu, dan dia tidak menghargai ataupun tidak appreciate orang-orang di sekeliling dia. Okey, keadaan yang si bertuah pula. Next slide ya. Orang yang bertuahnya pula sentiasa nampak hakikat. Hakikat tu maksudnya perkara yang tersirat di sebaliknya tu. Hakikat pula adalah indah ya. Dengan memahami keindahan hakikat, dia menghormati kesempurnaan pemilik hakikat. Okay. Hakikat tu maksudnya the actual apa sebenarnya yang Allah Tuhan ingin berikan, sampaikan kepada kita. So dia tidak memfokuskan kepada apa event yang diberikan kepada dia, tetapi dia sangat respect, sangat menghormati kesempurnaan pemilik hakikat itu, iaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia layak kepada rahmatnya. Bila mana kita hormat, ya, honor kepada tempat tadi tu, walaupun dilayan kita macam mana pun, kita tetap hormat dan akur apapun bentuk layanan kepada kita. So macam mana dia punya respon kepada kita? Sudah tentu dia akan semakin sayang kepada kita kerana dia kata apa? Oh, budak ni pandai tahu, budak ni tahu diri, budak ni hormat orang. Aku test macam-macam pun dia tetap hormat aku juga. Maka dia layak kepada rahmatnya. Justru muncullah rahsia hukum Al-Quran, iaitu ketahuilah bahawa keburukan itu daripada dirimu sendiri dan kebaikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini biasa kita bacakan, yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kekurangan, kekhilafan diri kita. Okey, seterusnya apa yang dikatakan oleh Imam Badi'u Zaman Said Nursi, wahai nafsuku dan orang yang mendengar hikayat ini bersama nafsuku. Jika engkau tidak mahu menjadi saudara yang malang itu dan mahu menjadi saudara yang bertuah itu, dengarlah Al-Quran dan patuhlah kepada hukumnya. Berpautlah kepadanya dan beramallah dengan hukum-hukumnya. Sekiranya engkau telah memahami hakikat-hakikat dalam hikayat perumpamaan ini, maka engkau boleh melaksanakan hakikat-hakikat agama. Dunia, insan dan iman berpandukan kepadanya. Aku akan memberitahu yang penting-penting, engkau keluarlah sendiri perincikannya. Okey. Kemudian kita akan tengok ya apa sebenarnya perkara tersirat ataupun makna di sebalik watak-watak yang ada dalam dua perumpamaan tadi. Okey, yang pertama, dua saudara tadi itu sebenarnya adalah manusia, ya. Saudara yang bertuah itu adalah orang mukmin. Kalau kita ingat cerita tadi balik, saudara yang malang itu ialah orang yang kafir, ya, kafir. Sebab apa? Dia nakkan kebebasan. Poin dia ialah yang satu tadi yang bertuah tu dia akur kepada syarat, peraturan. Orang yang malang tadi tu dia fokus dia bebas, dia nak bebas. Dia tak kisahlah apa pun dia nak bebas. Yang pertama tadi tak, dia tak kisah kalau benda tu ada peraturan undang-undang. Yang penting bagi dia end itu bahagia, ya. So jalan kanan itu apa maksudnya? Jalan kanan itu ialah jalan Al-Quran dan iman. Manakala jalan kiri ialah jalan kederhakaan dan kekufuran. Okey. Petunjuk jalan lelaki tua tadi tu adalah Nabi SAW. Kenapa?
kerana Nabi lah yang menyampaikan Al-Quran kepada kita. So, quote unquote, Nabi SAW lah yang memberitahu mana jalan yang selamat, mana jalan yang tidak selamat. Ladang pula, taman pula yang mereka jumpa lalu tadi, itu apa? Itu adalah kehidupan harian-harian kita, kehidupan bermasyarakat kita. Ada kita nampak benda baik, ada kita nampak benda buruk. Tapi macam orang yang bertuah tadi, dia sentiasa berfikir positif. Dalam taman tadi, walaupun ada sampah sarap, ada air yang busuk, tapi dia ignore saja benda tu. Dia tetap dia menikmati banyak lagi benda baik yang ada kat taman tu. So dia bersenang-senang hidup dia ya. So dia punya fikiran begitu, berbeza dengan orang yang malang, which is bila dia nampak je kat taman tu ada benda jijik apa semua, so dia tinggalkan je, dia jalan je, dia tinggal, tak nak harung benda tu. Itu adalah dua persepsi yang berbeza. So kemudian mereka lalu padang pasir tadi. Padang pasir itu apa? Padang pasir itu adalah dunia yang sedang kita duduk. Yang mana padang pasir itu, kalau kita faham keadaan padang pasir, dia sangat luas. Padang pasir itu luas, panjang perjalanan dia, tak berpenghujung. Kemudian tak ada orang, gersang dan sebagainya. Maka itulah sebenarnya hakikat hidup dunia ni. Which is, kalau difikir-fikirkan macam terbalik kan. Dunia ni kita kata apa? Kita kata dunia ni tempat yang, anak-anak ada, kawan ada, hiruk pikuk lah hidup dunia ni kan. Hiruk pikuk, meriah, dan sebenarnya satu perjalanan yang macam cepat je. Esok dah cepat, esok dah sudah esok. Sekejap lagi dah petang, ini dah petang. Tapi hakikatnya padang pasir tu, dunia tu seperti padang pasir. Bila kita bercakap dengan diri sendiri, kita akan mengambil inspirasi ini bahawa dunia itu adalah padang pasir, which is dia adalah satu perjalanan. Perjalanan yang orang yang berjalan di padang pasir dia sangat struggle, betul tak ya? Orang yang jalan di padang pasir, dia adalah perjalanan berseorangan, iaitu kita. Kita walaupun kita ada keluarga, ada kawan, ada anak, ada suami, ada isteri, tetapi perjalanan menuju Allah ini adalah perjalanan individu. Perjalanan individu ya, perjalanan individu. Yang mana dalam perjalanan individu itu kadang-kadang kita ada jumpa ladang ya. Dan ladang tu berbeza-bezalah ya. Ada orang ladang dia tu dengan kawan-kawan, ada orang ladang dia tu dengan keluarga, anak-anak yang ramai dan sebagainya. Tetapi hakikatnya kehidupan dunia ini adalah seperti padang pasir yang mana perjalanan dia sangat panjang. Panjang dalam erti kata perlu dimanfaatkan perjalanan itu, dan perjalanan itu adalah struggle dan dia adalah perjalanan kita sendiri. Perjalanan kita sendiri. So singa itu pula apa? Singa itu ajal dan kematian. Ya? Singa itu ajal dan kematian. So dia sangat menakutkan tapi dia memang akan telan kita. Okay? Perigi pula. Perigi itu adalah kehidupan manusia. Okay? Kehidupan manusia. Dan panjangnya kedalaman perigi itu 60 hasta, itu merujuk kepada tempoh masa kehidupan manusia, iaitu 60 tahun secara average mengambil umur standard Nabi SAW. Jadi kita sebenarnya dah terjun masuk ke dalam perigi ni. Kalau saya umur 40 tahun ni, maka saya dah nak sampai ke dasar 60 hasta tu kan, tinggal lebih daripada suku dah. Dah lebih daripada setengah dah ya sebenarnya. Tikus putih itu apa? Tikus putih itu adalah hari siang, tikus malam itu adalah hari hitam. Jadi siang dan malam ni sentiasa silih berganti, dia mengambil kita punya umur. Ya, mengambil umur. Kalau dalam kisah tadi, tikus putih, tikus malam tu dia menggigit akar pada ranting tadi kan. Maka lama-lama kita akan jatuhlah. So kita pergi kepada zero, itulah kematian. So banyak dalam Al-Quran ya, waqtilafil laili wan nahar, itu semua ya, Allah menggilir-gilirkan hari siang, hari malam. Tidakkah kamu berfikir ya, wahai orang-orang yang memiliki akal yang albab, ulul albab dan sebagainya. Jadi penciptaan siang dan malam itu bukanlah satu fenomena yang berlaku secara natural dan juga begitu saja. Di sebaliknya itu adalah
satu bentuk perkara yang perlu kita ta'amulkan kerana berlakunya petang, malam, siang, maka kita semakin turun ke dalam perigi tu, semakin turun ya. Naga pula, naga itu adalah kubur ya. Serangga pula, serangga itu adalah musibah di dunia. Kalau kita tengok cerita tadi, serangga di keliling dinding tu, itu adalah musibah-musibah dunia yang akan menggigit kita, menggigit-gigit. Tetapi tadi bagi orang yang bertuah, musibah itu adalah manis baginya. Dan buah-buahan itu adalah nikmat dunia ya. Hanya buah-buahan yang pelbagai itu adalah reflect kepada nikmat dunia yang banyak, tetapi macam kata perumpamaan tadi, dia hanyalah menu saja. Nikmat yang sebenar tu ada pada kebun, yang itu hanya dia punya katalog saja. So kebun yang akhir nanti itu di syurga. So nikmat yang kita dapat di dunia ini hanyalah sampel saja, sikit sahaja daripada nikmat syurga. So sebenarnya yang kita nak pergi adalah nikmat yang syurga sana. Maka kalau kita jadi orang yang malang tadi, dia makan terus dah nikmat-nikmat tu. Makan, habis rakus dah makan ya. So hidup dia mati kat situ. Tapi kita bukan. Kita adalah untuk melihat sampel-sampel itu, dan dengan sampel-sampel itu sebenarnya kita gunakan untuk kita mengkagumi empunya milik nikmat-nikmat itu ya. Maka bukanlah kata tak boleh ambil nikmat-nikmat itu, tetapi adalah berkadaran sekadarnya dan perlulah digunakan kembali kepada jalan tadi, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, slide seterusnya. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa beramal dengan kaedah khuz ma safa da' ma kadar. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Ialah bahasa kita ya. Lalu pergi dengan hati yang sejahtera. Okey. Jadi orang yang bijak ni sebenarnya ialah orang yang bila mana dia telah menyedari ya selama ini dia telah melakukan kesilapan, kesalahan, maka dia okey, fine, dia telah melakukan, dia sedar, dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahawa Allah itu Al-Ghafur, Allah itu At-Tawwab, Allah itu Maha Penghapus dosa dan Allah itu Tawwab adalah tempat kembali, maka dia pun serahkan perkara yang telah lepas kepada Allah untuk diperhitungkan dengan harapan supaya Allah mengampunkan dosa-dosa itu, lalu dia pergi dengan hati yang sejahtera meneruskan perjalanan di hadapannya itu. Jadi kesimpulannya ya, Puan Umul, Ibu Ayah di luar sana, jika seseorang itu menjadikan kehidupan yang fana ini sebagai matlamat utama, ya, seperti pemuda yang malang tadi, walaupun secara zahir dia berada di dalam syurga sebab dapat makan buah-buah tadi, namun secara maknawi dia berada di dalam neraka. Ya. Jika seseorang itu benar-benar menuju ke arah kehidupan yang baqa, ya, kehidupan yang kekal, kebun buah yang sebenarnya, dia akan mendapat sa'adatud darain. Dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seteruk dan sesusah mana pun dunianya, namun oleh sebab dia melihat ya, mempersepsikan dunianya sebagai dewan menunggu syurga, dia akan tetap melihatnya indah, akan terus tabah dan akan sentiasa bersyukur dalam kesabaran. Jadi itu Puan Umul, dan kita tutup kita punya sesi ni insya-Allah dengan satu doa yang ringkas yang dikongsikan oleh penulis Imam Badi'uz Zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'alna min ahli sa'adah wassalamah wal qur'ani wal iman. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi jami'il hurufat al-mutashakkilat في جميع الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان وارحمنا ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات بعددها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, sangat indah doa ni Puan Mul ya dan Ibu Ayah. Masya Allah. Okey, Puan Umul. Alhamdulillah. Kalau ikutkan tu kan, bila penerangan daripada Prof tadi ni tentang inilah sebenarnya perjalanan kita sebagai seorang Muslim untuk kembali kepada Allah. Sebabnya macam saya lah kan,
kita ni kadang-kadang ni suka berfikir secara logik. Macam tu kan. Kita nak orang kata visual mesti dinampakkannya. Bagi saya dengan saya memahamkan dalam keadaan cerita tadi tu kan, kisah orang yang memilih jalan kanan dan memilih jalan kiri, sebenarnya dia reflect pada diri kita. Kita ni jalan mana sebenarnya yang kita pilih ni kan, jalan kanan ke jalan kiri. So dan kita minta sangat mohon panduan pada Allah supaya Allah kekalkan kita di jalan kanan tadi. Walaupun kalau ikutkan tadi kan daripada cerita tadi tu, kalau ikutkan jalan kanan dan kiri tu dua-dua ada ujian dan ada musibah yang tertentunya dekat situ. Tapi cuma yang jalan kanan tadi ni bagaimana mereka reflect, bagaimana mereka tindakan mereka itu. Mereka tahu ini adalah perjalanan saya untuk menuju Allah ni, pasti ada cubaan, pasti ada ujian dan dia tahu di situ ada yang mengawalnya. Jadi konsep-konsep begini ni kita sebagai manusia kadang tu kita perlu faham. Kalau kita tak faham tu yang kadang tu kita termasuk ke jalan kiri tadi ni, nauzubillah kan. Jadi kalau ikutkan tu itu sebenarnya lah kalau ikutkan tu jalan kiri ni kan jalan saya boleh katakan jalan kiri ni adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Sebab sifat nafsu tu sendiri memang suka bersenang lenang, suka membuat perkara-perkara yang melalaikan, begitu. Jadi sebenarnya kalau ikutkan kan, kalau kita fahamkan kat sini ni, syaitan ni dia sebenarnya dia tak heran pun dengan harta benda yang kita ada ni. Tapi yang syaitan ni yang diherankan sangat, yang dia sangat tak boleh senang duduk dia ni, setiap hari kerja dia buatnya adalah bila seseorang tu ada iman. Jadi itulah kerja syaitan sebenarnya. Dia tak curi duit kita setiap hari, tapi apa yang kerja yang dia buat setiap hari adalah dia curi iman kita. Sebab dia tahu iman ni lah yang paling bernilai lagi daripada wang ringgit. Tapi kita dilekakan dengan dunia ni, dengan melihat kita terus mencari harta benda, kita mengumpul dan sehingga yalah sampai tahap tu Allah memanggil kita dalam keadaan kita tak bersedia, nauzubillah. Jadi saya kira perbincangan hari ini saya rasa dah jelas di mana sebenarnya perjalanan kita nak menuju Allah ni. Saya rasa dengan penceritaan tadi tu, kalau kita hayati betul-betul setiap watak-watak yang ada di dalam cerita tadi tu dan kita meletakkan itulah diri kita. Kita cuba meletakkan diri kita di jalan kanan, insya-Allah kita akan fahamlah kenapa satu ujian tu berlaku pada kita. Adalah sebenarnya Allah nak kita kembali kepada Dia dan menyerahkan diri kita ni kepada Allah. Bila kita serahkan diri kita pada Allah tu, barulah miracle akan wujud dalam hidup kita ni kan. Berbagai masalah kita ni akan dapat diselesaikan. Jadi di akhirnya Prof, di akhirnya tu ada tak lagi yang Prof nak sampaikan ataupun nak kongsikan kepada kita semua pada hari ini? Okey, Puan Umul dan Ibu Ayah di luar sana ya. Tadi Puan Umul ada bercakap tentang syaitan yang kerjanya, fokus dia adalah mengganggu iman kita ya, mengganggu iman kita. Dan dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak dapat recall ayat dia, tetapi maksudnya lebih kurang ialah orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, Allah akan menuqayyid, Allah akan mengikat syaitan-syaitan daripada mengganggunya. Lebih kurang begitulah mafhumnya ya. Dan dalam juga banyak juga hadis-hadis ya. Saya tak ingat dia punya dalil, tetapi dia punya mafhum tu saya ingatlah ya. Jadi Al-Quran ini sahaja yang dapat kita kata menjadi baju besi lah ya, Al-Quranul Karim yang hanya dapat menjadi baju besi untuk kita daripada diganggu oleh syaitan laknatullah, daripada bisikan ya, maksud saya bisikan syaitan. Mungkin juga ada orang kata bagaimana pula kalau orang tu memang rajin baca Quran tetapi dia selalu kena gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan dan sebagainya. Jadi di situ ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan ya. Boleh jadi ujian itu adalah bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, yang mana bila mana seseorang itu semakin kuat amalannya, semakin banyak ilmunya, ya, semakin tinggi imannya, maka syaitan yang mengganggunya itu bukanlah syaitan yang kecil-kecil ya, yang mengganggunya itu adalah syaitan yang general, yang besar-besar kan. Tetapi berpeganglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya syaitan itu tidak akan dapat mengapa-apakan kita.
Syaitan itu tidak akan dapat mengapa-apakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pentingnya ialah dalaman kita, yang pentingnya ialah kefahaman pemikiran serta keyakinan dan keimanan kita. Itu yang perlu dipelihara. Kerana di situlah lubuknya iman. Di situlah tingkatan-tingkatan ataupun step-step kepada kesempurnaan iman. Dengan menjadikan dinding, dengan membuat dinding pada diri daripada kita dapat, kita kata perisai daripada bisikan-bisikan syaitan masuk kepada diri kita, itu adalah dengan cahaya-cahaya iman yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi ibu ayah di luar sana, saya menyeru sekali lagi, jika kita mencari jalan keluar kepada diri kita, kita mencari perisai, pendinding daripada bisikan syaitan yang mana terdiri daripada jin dan juga manusia-manusia yang berperangai syaitan, maka apa sahaja yang kita ada, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu adalah nur Al-Quran, cahaya Al-Quran. Dengan cahaya Al-Quran dia akan menjadi penyuluh bagi kita. Dengan cahaya Al-Quran dia akan menjadi perisai kepada diri kita. Ya. Teruskan dengan Al-Quran. InsyaAllah suatu hari Al-Quran itu akan menonjolkan kemujizatannya untuk kita. Percayalah ya, kerana itu Nabi SAW itu diturunkan, diutuskan kepada kita dengan bekalan Al-Quran itu. Nabi itu adalah Rasul yang menunjukkan kita jalan seperti orang tua tadi kan, menunjukkan jalan kanan, jalan kiri, dan jalan yang selamat itu adalah panduannya pada Al-Quranul Karim. Itu sahaja Puan Umul. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Saya kira sampai di sini saja perbincangan kita tentang kembali kepada Allah ni. Dan bila kita berceritakan tentang iman, kadang-kadang tu nafsu kita tak suka sebenarnya. Dia macam bergelodak sebenarnya kan. Dia tak suka dengar tentang perkara-perkara yang ialah jalan-jalan kebaikan ni. Sebab itu kita kena selalu pohon minta bantuan kepada Allah. Kalau macam saya sendiri pun, kalau macam dari segi saya sendiri pun kan, kadang-kadang memang orang kata tu bergelut setiap hari juga dengan diri kita sendiri, dengan nafsu kita, yelah kehendak-kehendak nafsu kita ni kan. Saya pun sebenarnya bergelut dengan diri sendiri juga. Tetapi kita jangan lupakan Allah. Maksudnya kalau macam saya lah, apa yang saya buat tu, saya akan cakap, ya Allah, saya tak larat dengan apa yang datang dekat saya dah tak mampu nak buat perkara ni. So insyaAllah selepas tu kan saya akan nampak tu macam seolah macam kadang-kadang tu bila saya tengok Quran kan, bila saya rasa kenapa saya tak boleh nak baca Quran ni, Quran dekat depan dah cakap macam tu kan, tapi kenapa saya tak boleh nak buka Quran. Apa yang saya akan buat, saya akan minta dekat Allah, ya Allah berilah aku hidayah untuk saya dapat buka Quran ni, untuk saya buka Quran, macam tu. Jadi Allah nak kita sentiasa je, maksudnya orang kata tu macam kita bergantung harap, ataupun kita sentiasa macam mengata kalau kita ni macam, kalau kita sebagai kita dengan mak ni, kita macam mengending, macam tu mengending, mak nak ni. Sebenarnya Allah pun suka kalau kita macam merayu-rayu dengan diri kita, bermanja-manja dengan Allah ni, begitu. Jadi saya rasa di akhirnya ini sahaja yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, dan saya harapkan perkongsian hari ini memberi manfaat pada kita semua dan memberikan jalan hidayah kat kita untuk kita kembali pada Allah, dan yang paling penting tu kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita. Dan sampai di sini sahaja. Segala kekurangan itu saya mohon maaf, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.